Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillah mardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati dan saya cintai, barisan-barisan kepimpinan masjid, datuk-datuk, datin-datin, ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemuliaan dan mencampakkan kita daripada golongan-golongan orang-orang yang diberikan nafahat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi insya-Allah pada pagi yang mulia ini kita nak sambung bacaan hadis kita, iaitu hadis yang mana menjadi satu ikutan bagi seseorang yang bergelar Muslim, yang mana hadis-hadis daripada baginda Rasulullah SAW ini menjadi satu garis panduan bagi seseorang yang bergelar Muslim yang ingin untuk memperbaiki dirinya agar mana lebih diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah hadis yang pertama yang kita akan bacakan ini adalah berkenaan tentang martabat seseorang manusia. Jadi ibu dan bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Syaikhan, iaitu Al-Imam Bukhari dan Imamul Muslim. Maknanya, sabda baginda Rasulullah SAW bahawasanya yang sebaik-baik di antara kamu, di antara ratusan juta manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling bagus di antara kita, yang paling baik di antara kita, bukanlah daripada mereka yang mempunyai harta yang banyak. Yang paling bagus di antara kita, yang paling baik di antara kita, daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah yang paling tinggi jawatannya, bukanlah yang paling masyhur orangnya, tetapi yang paling baik, yang paling mulia, yang Allah Subhanahu wa taala lihat dengan kelihatan kemuliaan di antara manusia ini adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ibu dan bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak ini adalah satu perhiasan kehidupan bagi seseorang manusia, sehinggakan akhlak ini dinilai daripada satu sudut bahawasanya kalau nak dibandingkan orang yang berilmu dengan orang yang tak ada ilmu tapi berakhlak, maka orang yang tak berilmu tapi berakhlak lebih baik daripada orang yang berilmu yang sangat banyak tetapi tak ada akhlak. Menunjukkan darjat dan kemuliaan bagi orang-orang yang mempunyai akhlak yang bagus. Sehinggakan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna. Apa maksud dia? Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia. Allah berfirman, jangan kau sembah selain daripada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Wadzil qurba, dan berbuat baik kepada ahli kerabat kamu. Wal yatama, dan buat baik kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan buat baik dengan orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan bercakaplah kepada manusia dengan percakapan yang baik.
menunjukkan bahawasanya betapa Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada manusia bahawasanya akhlak di dalam kehidupan adalah satu perkara yang penting. Kalau kita lihat pada kehidupan akhir zaman hari ini, ada sebahagian orang, tuan-tuan dan puan-puan, dia belajar satu peringkat yang sangat bagus. Kalau kita lihat di dalam media sosial ke, dalam surat khabar ke, contoh, ada anak-anak belajar bahagian perundangan, belajar bahagian perundangan, nak jadi peguam, lawyer, tetapi ditangkap berkhaluat di dalam hotel. Adakah mereka ini anak yang tidak pandai? Tidak. Kerana mereka belajar satu bahagian yang sangat susah, iaitu perundangan. Satu benda yang sangat susah, sulit. Tetapi kenapa sehinggakan mereka ini terjebak daripada orang-orang yang tergolong daripada kalangan mereka yang buruk akhlaknya? Ibu dan bapa yang dirahmati Allah Ta'ala, maksud akhlak yang buruk ini tak semestinya pertuturannya tak baik, tak semestinya cara berfikirnya tak bagus, tetapi di antara maksud akhlak yang buruk ini adalah orang yang tak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan rata-rata mereka yang masuk ke dalam syurga adalah mereka yang mempunyai akhlak yang bagus, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita lihat dalam sejarah, di dalam sirah, baginda Rasulullah SAW diutuskan bukan yang pertama sekali, tak lain dan tidak bukan adalah kerana makarimul akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia. Pada waktu tersebut diturunkan kepada golongan Arab Jahiliyah, iaitu satu bangsa yang sangat jahil, akhlaknya sangat buruk. Buruknya akhlak orang kafir ini sehinggakan satu tahap, kalau hari ini orang-orang yang jauh daripada rahmat Allah Ta'ala, kalau mereka minum khamar, minum arak, orang hari ini kalau dia minum arak, dia masih minum dalam gelas. Tetapi pada zaman Arab Jahiliyah menunjukkan rosaknya akhlak mereka, jahilnya mereka, sehingga mereka tak minum arak di dalam gelas. Mereka minum arak di dalam tengkorak manusia. Menunjukkan buruknya akhlak golongan masyarakat Arab Jahiliyah pada waktu tersebut, sehinggakan dikirimkan seorang manusia yang paling baik, iaitu baginda Rasulullah SAW. Buruknya akhlak masyarakat Arab Jahiliyah yang terdahulu, ibu dan bapa, kalau hari ini orang kita pergi berjudi, kebiasaannya dia pergi mana? Dia pergi beli nombor ekor lah. Tetapi pada zaman Arab Jahiliyah dahulu, buruknya akhlak mereka, kalau mereka berjudi ni, contohlah, ada dua orang yang ada duit, dia nampak seorang wanita lalu, wanita ni lagi sedang mengandung. Jadi dua orang yang ada duit ni, golongan A dan B. Yang A ni dia pun cakap dengan kawan dia, ente rasa dalam perut dia tu lelaki ke perempuan? Jadi yang A pun cakap, saya tengok dari segi bentuk ni macam lelaki. Okey, contohlah ya, contoh. Okey, saya bertaruh 1,000 rial, saya rasa tu lelaki. Jadi yang B ni pun cakap, tak, saya rasa ni perempuan, saya bertaruh 1,000 rial. Apa yang mereka lakukan? Wanita yang tak bersalah ini ditangkap hidup-hidup, kemudian dibelah perut mereka, semata-mata untuk dilihat apakah jantina bayi yang berada di dalam perut tersebut, semata-mata untuk melunaskan judi yang dipertaruhkan oleh dua orang manusia ini. Buruknya akhlak mereka sehinggakan tahap begini. Di antara perkara yang lain yang masyhur pada waktu tersebut, kalau kita lihat di dalam sirah, buruknya akhlak orang Arab ni sebelum turunnya baginda Rasulullah SAW,
Kalau hari ini pada akhir zaman, kita ni biasa kalau ada pertandingan, kita buat pertandingan apa? Pertandingan lumba lari. Pertandingan siapa yang boleh angkat berat, contoh. Tapi pada zaman Arab Jahiliyah, pertandingan yang diadakan di antaranya kerana buruknya akhlak mereka, di antara pertandingan yang diadakan adalah pertandingan siapa kencing paling jauh. Menunjukkan rosaknya masyarakat budaya orang Arab pada waktu tersebut. Sehinggakan Allah utuskan seorang Nabi, Rasul yang paling mulia, diletakkan di dalam satu kaum yang paling hina pada waktu tersebut. Kerana apa? Bukan kerana mereka tak maju. Masyarakat Arab pada waktu tersebut sangat kaya. Mereka berdagang di Syam, mereka berdagang di Rom dan Parsi. Tetapi kerana apa mereka dihina oleh Allah pada waktu tersebut? Di antara sebab yang pertama adalah kerana buruknya akhlak mereka. Sehinggakan Allah utus manusia yang paling mulia untuk membina agar mana akhlak mereka bisa menjadi akhlak yang baik. Di dalam hadis Sahih dan Bukhari, di dalam hadis Bukhari dan Muslim, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, sabda baginda Rasulullah SAW, Innallaha karim yuhibbul akram wa ma'aliyal akhlaq wa yubghidu sifsafiha. Maksud dia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini pemurah, dan Allah mencintai orang yang sangat pemurah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang yang baik akhlaknya, dan Allah membenci orang yang rendah akhlaknya, iaitu buruk akhlaknya. Ibu dan bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hujah dan dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis menunjukkan bahawasanya perkara utama yang dinilai bagi seseorang manusia ini adalah akhlak di dalam kehidupan mereka. Maka ulama mendatangkan satu sifir, macam mana kita nak tahu akhlak seseorang ni bagus ataupun tidak. Maka di antara cara yang paling diusulkan, diajarkan kepada kita, kalau kita nak tahu seseorang ni akhlak dia bagus atau tidak, kalau kita nak tahu akhlak kita bagus ataupun tidak, maka orang yang perlu ditanya adalah ahli keluarga kita. Contoh, kalau kita lihat si Fulan A, Masya Allah, subhanallah, depan kita lihat sangat bagus. Cakapnya pun lembut, tuturnya pun bagus, perilakunya pun bagus. Tetapi untuk kita tahu sebenar-benar akhlak bagi si Fulan tersebut, pertama sekali kata ulama, tanyalah kepada ahli keluarga mereka. Macam mana si Fulan tersebut ketika bersama dengan ibu dan bapanya? Macam mana si Fulan tersebut ketika muamalat mereka dengan keluarga mereka? Adakah seseorang yang panas baran ataupun yang tidak bagus percakapannya? Maka untuk kita melihat bagaimana situasi akhlak kita, maka lihatlah bagaimana keadaan muamalat kita dengan kedua ibu bapa kita. Kalaulah buruk dengan ahli keluarga, dengan ibu bapa ataupun anak-anak kita, maka buruklah hakikat akhlak yang kita bawa di dalam kehidupan kita. Akan tetapi kalau baik akhlak kita, kalau bagus akhlak kita, wabil khusus yang pertama dengan kedua ibu bapa ataupun dengan anak beranak kita, maka barangkali orang tersebut adalah orang yang bagus akhlaknya. Jadi sebab itu kalau kita lihat kenapa para ulama mengarang kitab, menulis bagaimana agar manusia ini akhlak mereka mempunyai akhlak yang baik. Di antara kitab yang dikarang adalah Bidayatul Hidayah, karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Mengajar manusia macam mana kamu nak menjadi manusia yang baik, iaitu dengan akhlak yang bagus. Di antara kitab yang lain dikarang adalah kitab Khuluqan,
iaitu kitab yang dikarang oleh guru saya sendiri. Pengarang kepada kitab yang kita baca ini mengajar kepada manusia tentang akhlak budi pekerti seseorang, cara bercakapnya, cara berjalannya, cara berfikirnya. Untuk apa perkara ini? Tidak lain dan tidak bukan untuk mengangkat darjat dan martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu dan bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkara yang lebih dinilai, lebih daripada ilmu, lebih daripada harta, lebih daripada kemasyhuran dan pangkat, melainkan perkara tersebut adalah akhlak yang terpuji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, zuriat-zuriat kita dan keluarga-keluarga kita daripada orang-orang yang berakhlak dengan baik. Allahumma amin. Jadi di antara fadilat di dalam hadis ini, bahawasanya mengajar kita, iaitu akhlak ini mempunyai martabat dan perbezaan. Macam tadi kalau saya sebut, mulianya akhlak ini sehinggakan orang yang tak berilmu, yang tak belajar ilmu agama, tetapi akhlaknya bagus, itu lebih baik daripada seorang alim. Bukan seorang yang belajar ilmu, tetapi seorang alim tetapi tidak mempunyai akhlak yang baik. Kalau contoh depan kita ada dua orang manusia, manusia pertama ni tak belajar ilmu agama pun, tetapi akhlak dia bagus. Manusia yang satu lagi ni orang alim, sang mahir dalam ilmu agama, tetapi akhlaknya rosak. Siapakah yang lebih baik di antara kedua-dua ini? Iaitu orang yang mempunyai akhlak yang bagus. Kemudiannya lagi, di antara ibrah pengajaran yang kita dapat ambil di dalam hadis ini, bahawasanya kebaikan seseorang diukur berdasarkan muamalatnya dengan orang lain. Tengok orang ni macam soleh, amal ibadatnya bagus, baca Qurannya bagus, solatnya pun bagus, infak dan sedekahnya pun bagus, tetapi muamalatnya dengan orang lain rosak, maka seluruh daripada amalan yang dia lakukan ini, hakikatnya perkara itu tak dinilai, melainkan yang dinilai adalah akhlaknya yang buruk. Tengok, Masya Allah, solat bagus, baca Quran bagus, tetapi akhlak rosak. Bila nampak manusia, maka dia ghibah manusia. Bila nampak orang buat salah sedikit, maka dia namimah orang tersebut, mengadu domba, mengumpat orang tu, cakap yang buruk tentang orang tersebut. Fatahal uyub, buka aib daripada saudara muslim yang lain. Maka orang seperti begini, sembahyanglah macam mana banyak sekalipun, buatlah ibadat macam mana banyak sekalipun, tetapi hakikatnya orang ini, martabat dia mempunyai martabat yang sangat hina, sehinggakan martabat ini wayubghidullah sifafiha, sehingga Allah Subhanahu wa taala benci orang ini. Kerana apa? Kerana akhlaknya yang rendah, iaitu sifatnya yang buruk. Jadi bermakna ke ibadat yang dilakukan sebenarnya tidak mendatangkan kesan di dalam kehidupan mereka. Jadi sebab itu menjadi satu tuntutan dasar bagi kita, agar mana kita ini hidup dalam keadaan akhlak yang terpuji, wabil khusus kepada manusia yang lain. Maka ini hadis yang pertama yang kita nak ambil pengajaran daripada apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, hadis yang lain, iaitu hadis yang tadi kalau kita lihat di antara yang terbaik dalam kalangan manusia. Itu yang pertama. Ini hadis yang berkenaan siapakah yang terbaik di kalangan orang-orang Muslim yang beriman kepada Allah Ta'ala. Maka sabda baginda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Hadis inilah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari.
Maka sabda baginda Rasulullah SAW, sebaik-baik kamu iaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Di dalam kalangan manusia yang bergelar Muslim, maka diangkat seseorang Muslim sebagai Muslim yang terbaik adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ibu dan bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kisahnya satu ketika, kisah ni ada sebahagian orang dia salah faham. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia bukan bermimpi bertemu Nabi. Dia bukan bermimpi bertemu dengan para aulia ataupun para ulama, tetapi Al-Imam Ahmad bin Hanbal ni satu hari dia mendapat satu isyarah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila ditanya di antara banyak-banyak amalan, amalan apakah selain daripada amalan yang wajib, amalan apakah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka diberikan isyarah kepada Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahawasanya di antara seluruh amalan orang Islam ini, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan tilawatul Quran, iaitu membaca Al-Quran. Sehingga kan membaca Al-Quran ini diangkat darjat membaca Al-Quran. Di dalam hadis sabda baginda Rasulullah SAW mengatakan bahawasanya orang yang membaca Al-Quran ini setiap satu huruf dihitung. Lastu alif lam mim harfun, lakin alif harfun, lam harfun, wa mimun harfun. Kata baginda Rasulullah SAW, aku tak cakap pun alif lam mim ni satu huruf, tetapi yang aku cakap adalah alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Setiap daripada satu huruf ini diberikan satu kebaikan, kemudian diampunkan satu dosa selain daripada dosa besar, kemudian diangkat satu darjat, menunjukkan bahawasanya kemuliaan yang tinggi bagi orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di dalam hadis yang lain lagi, kedua ibu bapa yang membantu seorang anak, kalau tuan-tuan ada anak, kalau kita bantu anak kita, anak kita ni kita bantu dari segi keuangan dan sebagainya, untuk dijadikan min ahlillah, daripada orang-orang yang menghafal Al-Quran, maka di hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan kedua ibu bapa ini pada satu kerusi yang sangat bercahaya, kemudian dipakaikan satu pakaian kemuliaan, disarungkan satu mahkota yang mana di dalam hadis disebut mahkota itu lebih bercahaya daripada pancaran cahaya matahari, menunjukkan bahawasanya kemuliaan orang yang belajar Al-Quran. Di dalam hadis yang lain lagi, sabda bagi Rasulullah SAW, orang yang menghafal Al-Quran ini, orang yang belajar Al-Quran ke, mengajarkannya ke, orang yang menghafal Al-Quran ke, nanti di hari akhirat Allah memuliakan orang yang menghafal Al-Quran ini sehingga kan diangkatnya darjat mereka seumpama mereka naik kepada tangga yang lain, dengan mana setiap satu ayat dinaikkan satu darjat. Dalam Al-Quran ada sekitar 6,233 ayat. Maka orang yang menghafal Al-Quran nanti di hari akhirat, setiap satu ayat yang dibaca maka dia akan naik satu tangga. Satu tangga ni adalah tangga darjat yang Allah angkatkan darjat mereka. Setiap satu ayat dinaikkan satu darjat, satu ayat satu darjat.
menunjukkan bahawasanya kemuliaan orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ibu dan bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tak pelik di sini kalau kita nak tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat orang yang belajar Al-Quran ini. Di antara sebab yang pertama, kerana Al-Quran ini adalah min kalamullah, daripada kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang hidup dalam keadaan berpegang dengan Al-Quran, menghalalkan apa yang dihalalkan di dalam Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan di dalam Al-Quran, maka orang ini tidak ada tempat yang lebih layak bagi dia melainkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita lihat akhir zaman hari ini, di antaranya ada beberapa golongan manusia yang mana dengan Al-Quran maka Allah muliakan mereka. Kalau tak silap saya dahulu, waktu saya budak lagi, masa saya umur belasan tahun lah, ada seorang makcik mengaji Al-Quran, mengajar anak-anak baca Al-Quran. Jadi makcik ini, ibu dan bapa yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika meninggal, ketika nak ditanamkan di dalam kubur, maka orang pelik. Sebab apa orang pelik? Makcik ni tak terkenal, makcik ni tak punya harta yang banyak, tetapi makcik ini mulia kerana di antara sebabnya makcik ini mengajar orang baca Al-Quran. Dia ajar budak-budak kan, anak-anak kita ni baca Al-Quran, sehingga kan Allah muliakan makcik ni. Ini kisah benar ni, berlaku dekat negara kita. Kalau tak silap saya dekat Perak tempat dia. Makcik ini meninggal dalam keadaan ketika nak digali kuburnya, maka kuburnya ini mengeluarkan pantulan cahaya. Subhanallah, menunjukkan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini berlaku di Perak kalau tak silap saya. Ada satu lagi kisah yang hebat lah. Kalau tuan-tuan pergi ke umrah, tuan-tuan akan singgah di Madinah. Maka dekat Madinah ni, kalau tuan-tuan pergi di Raudah, dekat Raudah ni ada satu sejarah orang Malaysia kita. Wah, ini subhanallah. Kalau tanya mutawif, mesti dia akan tahu pasal sejarah ni. Dekat Raudah ni, makam baginda Rasulullah SAW ni, kalau kita tengok kan ada 3 pintu kan, 1, 2, 3. Yang tengah ni makam Nabi lah. Nabi, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kalau tak silap saya pada tahun 2011, nanti tuan-tuan tengok balik dalam internet ke, ada seorang orang kita, orang Malaysia, orang Kelang kat Selangor tu, meninggal betul-betul tepat di depan makam baginda Rasulullah SAW. Ini dalam sejarah dunia ni, bukan sejarah Malaysia, sejarah dunia. Dia jalan nak pergi ziarah Nabi, meninggal depan makam Nabi. Jadi pada waktu tersebut kecoh. King Saud pada waktu tersebut, Raja Salman, pada waktu tersebut dia agak bukan Raja Salman, Raja Abdullah, King Abdul Aziz. Pada waktu tersebut ni hairan, siapa orang ni? Sehingga Allah muliakan dia, Allah matikan dia depan makam baginda Rasulullah SAW. Jadi dihantar beberapa orang, para ulama daripada Saudi, untuk datang ke Malaysia nak selidik siapa orang ni, apa amal yang dia lakukan. Jumpa keluarga dia, tanya, apa yang bapa engkau buat ni? Bertanya isteri dia, apa yang suami engkau buat ni? Sampaikan Allah matikan suami engkau ni di depan makam baginda Rasulullah SAW. Nak tahu ni apa amal dia. Maka bila dilihat, akhirnya dapat satu benda. Apakah tersebut? Orang Malaysia ni, orang Kelang ni, yang meninggal di depan makam baginda Rasulullah SAW ini, pekerjaan harian dia adalah berkhidmat pada tempat orang yang belajar Al-Quran.
Dekat Kelang ada satu madrasah, orang hafal Al-Quran kan. Jadi orang yang meninggal depan makam Nabi ni, pekerjaan harian dia adalah sebagai seorang sukarelawan yang berkhidmat pada tempat orang yang belajar membaca Al-Quran. Sehingga kan mungkinlah dia doa nak minta mati depan makam Nabi kan, Allah kabulkan doa dia, dia mati di depan makam baginda Rasulullah SAW. Punca utama dia kerana apa? Di antara sebab mustajab doanya adalah kerana dia berkhidmat sebagai sukarelawan pada tempat orang-orang mempelajari ilmu Al-Quran. Ini menunjukkan kemuliaan. Ini bukan ahlillah, dia ni bukan hafal Al-Quran, tetapi dia hanya berkhidmat sahaja pada tempat orang yang belajar Al-Quran, sehingga kan Allah angkat darjat dia, wafat di depan makam baginda Rasulullah SAW. Ibu dan bapa yang dirahmati Allah Ta'ala, tak pernah ada lagi dalam sejarah manusia setakat ni yang pergi umrah, pergi ziarah Nabi, mati di depan Raudah. Tak ada lagi. Ini orang pertama. Kerana apa? Kerana memuliakan Al-Quran. Jadi sebab itu pada hari ini kita nak minta kepada Allah supaya Al-Quran ini menjadi pendorong dan syafaat, malah bukan menjadi penuntut kepada kita. Nanti di hari akhirat Al-Quran ini dia akan jadi dua benda. Perkara yang pertama sekali, Al-Quran ni dia akan bawa golongan yang akan menyelamatkan daripada neraka, iaitu orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Ada satu lagi golongan, iaitu golongan yang mana tak dapat syafaat Al-Quran, malah dia diberatkan ke atas tuntutan daripada tuntutan Al-Quran. Contohnya di antaranya orang yang belajar Al-Quran tetapi dia tak menghalalkan apa yang dihalalkan dalam Al-Quran, dan dia tak mengharamkan apa yang diharamkan di dalam Al-Quran. Contohnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Wahai orang beriman, jangan sesekali kamu makan riba. Kerana riba ni perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Orang ni dia belajar Al-Quran, dia tahu Allah kata jangan makan riba, sebab riba ni Allah benci, tetapi dia hidup makan riba. Dia tak mengharamkan apa yang diharamkan di dalam Al-Quran. Maka orang ini nanti di hari akhirat dia bukan diselamatkan oleh Al-Quran, maka dia malah dimusibahkan lagi, kerana dia tak mengharamkan apa yang diharamkan di dalam Al-Quran. Jadi sebab itu ibu dan bapa, hari ini saya percaya semua orang boleh baca Al-Quran. Jadi kita nak supaya Al-Quran ini jamin kita. Kalau orang Arab dia kata kita nak Al-Quran ni jadi doman kepada kita. Apa maksud doman? Doman ni iaitu penjamin mutlak kepada kita. Dan kita tak nak Al-Quran ini menjadi penuntut kepada kita. Sebab apa? Sebab tak menghalalkan apa yang dihalalkan dalam Al-Quran, dan tak mengharamkan apa yang diharamkan di dalam Al-Quran. Jadi sebab itu bila mana kita belajar Al-Quran ini, bila mana kita bergelar min ahlillah, daripada ahli-ahli Allah Ta'ala ni, ataupun ada anak-anak kita, maka kita nak kena pastikan bahawasanya Al-Quran ini dijaga dengan baik. Seperti mana kita lihat kan baru-baru ni, masyarakat Islam ni agak dihimpit sedikit. Ada sebahagian negara kufar, orang musyrikin ni mereka bakar Al-Quran. Adakah mereka bakar Al-Quran akan merendahkan martabat Al-Quran? Tidak. Akan tapi perkara ini dilakukan hanya semata-mata kerana nak merosakkan keinginan orang-orang Islam daripada belajar tentang Al-Quran. Ibu dan bapa dirahmati Allah Ta'ala,
mulianya darjat orang belajar Al-Quran ni, sehingga kan nanti di antara orang yang menduduki saf pimpinan pertama di dalam barisan jundun min junudillah. Nanti sebelum nak kiamat nanti Imam Mahdi akan keluar kan. Di antara orang yang layak untuk dapat autoriti duduk lapisan pertama, saf yang pertama, yang memegang panji Islam pada waktu tersebut, di antaranya adalah orang yang menghafal Al-Quran. Sebab itu, ibu dan bapa yang dirahmati Allah Ta'ala, ulama mensarankan kepada kita, contoh, kita tak hafal Al-Quran, maka mereka sarankan kepada kita agar mana kita niat dalam diri kita, ya Allah, jadikan saya daripada ahlillah, iaitu orang-orang yang hafal Al-Quran dan belajar Al-Quran. Walaupun mati dalam keadaan tak hafal Al-Quran, maka barangkali nyawa itu bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat seseorang di atas dasar hatinya, niatnya kepada Allah Ta'ala. Jadi hari ini semua kena pasang niat dalam diri. Ya Allah Tuhanku, jadikan saya orang-orang yang menghafal Al-Quran dan benar-benar berpegang kepada Al-Quran. Mulianya orang yang belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran ini, sehinggakan di dalam hadis baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai ahlinya yang tersendiri, iaitu diberi gelaran min ahlillah. Allah ada golongan yang dipanggil ini ahli Allah. Khusus untuk siapa? Untuk mereka yang menghafal Al-Quran ataupun belajar Al-Quran ataupun mengajarkannya. Kemuliaan digelar sebagai min ahlillah, daripada ahlinya Allah Ta'ala. Jadi kita berharap mudah-mudahan kita semua ini tergolong daripada min ahlillah, iaitu ahlinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang belajar Al-Quran, yang menghafal Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita kelak nanti di hari akhirat dengan kemuliaan yang diberikan kepada Al-Quran, dan diberikan juga kepada kita kemuliaan daripada kemuliaan yang diberikan kepada Al-Quran. Jadi saya rasa cukup saja dahulu untuk dua hadis ini. Mudah-mudahan hadis yang pertama yang kita dengar tentang akhlak menjadi pedoman yang terbaik di dalam hidup kita, dan hadis yang kedua berkenaan kemuliaan orang yang belajar Al-Quran ataupun mengajarkannya, menjadikan kita daripada golongan orang-orang tersebut dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita akhiri, sama-samalah kita baca doa dan kemudian kita bersurai. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah Tuhanku, dengan kemuliaan majlis ilmu agama ini, maka ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak dan isteri kami ya Allah. Ampunkanlah dosa jiran-jiran dan kawan-kawan kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, dengan keberkatan majlis ilmu ini, maka seandainya di antara kami ada yang sedang sedih, maka gembirakan mereka ya Allah. Kalau ada yang sedang susah, maka senangkan mereka ya Allah. Kalau ada yang sedang dihimpit dengan hutang, maka permudahkan urusan mereka untuk bayar hutang mereka ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, dengan keberkatan majlis ilmu ini, kalau ada di antara kami yang sedang diduga dengan musibah, maka permudahkanlah urusan mereka ya Allah. Kalau ada yang meniaga, maka lariskanlah perniagaan mereka. Kalau ada yang bekerja, maka permudahkanlah urusan kerja mereka ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, seandainya di antara kami adanya ahli keluarga kami yang sedang susah di dalam kubur mereka, maka dengan keberkatan majlis ilmu ini, Engkau muliakanlah mereka di dalam kubur mereka.
Golongkanlah mereka di antara golongan-golongan orang yang beriman, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, tidak ada tempat yang lebih layak untuk kami meminta melainkan kepada Engkau, ya Allah. Tidak ada tempat yang lebih sepatutnya kami berharap melainkan kepada Engkau, ya Allah. Maka kabulkanlah hajat-hajat kami ini, ya Allah. Terimalah segala hajat-hajat kami ini, ya Allah. Muliakanlah kami dengan Al-Quran, ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang baik akhlaknya, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajmain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi ibu dan bapa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada kesilapan saya, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.